pelajar semua, selamat datang ke Cikgu Yi Channel. Hari ini Cikgu akan berkongsi dengan anda semua tajuk sewa. Apakah itu sewa? Sewa adalah sejumlah pembayaran wang yang dibayar untuk penggunaan sesuatu faktor pengeluaran dalam suatu jangka masa tertentu. Biasanya sewa akan dibayar untuk tanah, kilang, kedai dan rumah. Dan jangka masa itu dirujuk kepada harian, bulanan ataupun tahunan. Pada hari ini, cikgu akan membawa anda sama-sama menerokai sewa dengan lebih mendalam lagi. Kita akan lihat sewa dalam bentuk perolehan pindahan, sewa ekonomi dan juga sewa kuasi. Jadi marilah kita melihat setiap tajuk ini dengan lebih terperinci lagi. Andaikan terdapat sebidang tanah yang sangat luas dan tanah boleh digunakan untuk pelbagai tujuan. Muncullah seorang usahawan muda yang ingin menyewa tanah tersebut. Katakanlah, kalau usahawan ini sanggup membayar sewa sehingga RM8 juta, maka tanah ini boleh dijadikan untuk pembangunan perniagaan, iaitu membinakan bangunan pejabat perniagaan. Tetapi dalam pemikiran usahawan ini, beliau lebih suka menanam bunga dan bunga ini dieksport ke luar negara. Katakan ini adalah hasrat usahawan muda ini, maka usahawan muda ini sekurang-kurangnya mesti membayar RM8 juta. Sekiranya usahawan tidak membayar pada jumlah minimum ini, maka tanah ini akan disewa untuk tujuan pembangunan pejabat perniagaan. Maka usahawan ini pun bayarlah RM8 juta ini. Maka apakah maksud 8 juta ini? 8 juta ini adalah dikenali sebagai perolehan pindahan. Perolehan pindahan adalah bayaran minimum kepada sesuatu faktor pengeluaran. Dalam konteks ini adalah tanah tersebut, bagi mengelakkan faktor pengeluaran tersebut daripada digunakan untuk kegunaan kedua yang terbaik. Marilah kita lihat balik contoh tadi. Usahawan tadi, dia mempunyai dua pilihan. Pilihan yang dianggap sebagai pilihan kedua terbaik adalah untuk membina pejabat perniagaan, iaitu dengan bayaran sewa 8 juta. Tetapi usahawan ini berhasrat untuk menanam bunga dan usahawan terpaksa membayar bayaran minimum sekurang-kurangnya RM8 juta. Sekiranya usahawan ini gagal membayar RM8 juta, maka tanah ini akan digunakan untuk pilihan kedua terbaik, iaitu pembinaan kawasan perniagaan. Apa kata kalau usahawan ini membayar sehingga RM10 juta? Maka ini telah memberi satu jaminan bahawa tanah ini pasti akan digunakan untuk pilihan menanam bunga. Maka penanaman bunga ini akan menjadi pilihan terbaik bagi usahawan tersebut. Jadi, bayaran ekstra 2 juta ataupun bayaran berlebihan 2 juta ini akan dianggap sebagai sewa ekonomi. Sewa ekonomi membawa maksud bayaran kepada sesuatu faktor pengeluaran yang melebihi apa yang sepatutnya dibayar untuk mengelakkan faktor pengeluaran tersebut daripada digunakan untuk kegunaan kedua terbaik. Jadi, marilah kita lihat semula definisi bagi kedua-dua konsep tadi, iaitu apakah maksudnya perolehan pindahan dan sewa ekonomi. Perolehan pindahan merupakan bayaran minimum kepada sesuatu faktor pengeluaran untuk mengelakkan faktor pengeluaran tersebut digunakan untuk kegunaan kedua terbaik. Tetapi sewa ekonomi adalah bayaran kepada satu faktor pengeluaran yang melebihi apa yang sepatut dibayar, iaitu melebihi bayaran minimum tadi untuk mengelakkan faktor pengeluaran tersebut digunakan untuk kegunaan kedua terbaik.
Marilah kita lihat contoh yang selanjutnya untuk memahami konsep ini dengan lebih mendalam lagi. Andai kata terdapat sebidang tanah dan tanah itu boleh disewa untuk penanaman koko dengan sewa RM7,500 dan kelapa sawit dengan sewa RM8,000 dan penanaman getah dengan sewa RM9,000. Jadi di kalangan tiga pilihan ini, kita dapati bahawa koko adalah pilihan yang ketiga terbaik kerana sewa atau pulangan yang paling rendah iaitu RM7,500. Maka semasa kita buat pilihan, kita tidak akan melihat penanaman koko ini kerana dia tidak akan diambil kira dalam pertimbangan kita. Baiklah, kalau soalan tanya, apakah bayaran pilihan kedua terbaik? Kita akan bandingkan sewa kelapa sawit dengan sewa getah. Didapati bahawa sewa kelapa sawit adalah RM8,000. Maka penanaman kelapa sawit adalah pilihan kedua terbaik dan bayarannya adalah sebanyak RM8,000. Sekiranya terdapat usahawan ingin menanam getah, maka sekurang-kurangnya sewa yang patut dibayar adalah RM8,000. Kalau sewa itu kurang daripada RM8,000, maka tanah itu akan digunakan untuk penanaman kelapa sawit. Baiklah, dalam konteks ini, perolehan pindahan adalah sama dengan bayaran pilihan kedua terbaik, iaitu RM8,000. Seterusnya, kalau soalan tanya, berapa bayaran pilihan terbaik dalam konteks ini? Maka jawapan kita adalah pilihan yang terbaik adalah penanaman getah. Maka bayaran adalah sebanyak RM9,000. Kalau kita nak menjaminkan bahawa tanah ini digunakan untuk penanaman getah, maka kita perlu bayar jumlah yang dikenali sebagai sewa ekonomi. Apa itu sewa ekonomi? Sewa ekonomi adalah di mana kita guna bayaran bagi pilihan yang terbaik. Dalam konteks ini adalah penanaman getah dan tolak bayaran kedua terbaik dalam konteks ini adalah sewa untuk penanaman kelapa sawit. Kita dapati ada sewa ekonomi sebanyak RM1,000. Apabila kita membayar sewa ekonomi RM1,000, maka kita boleh menjamin bahawa tanah itu akan digunakan untuk pilihan yang terbaik iaitu penanaman getah. Sewa ekonomi dan perolehan pindahan juga boleh digunakan untuk konteks tenaga buruh. Kita andaikan Cik Yi adalah seorang tenaga buruh yang ditawarkan dengan 3 jenis pekerjaan yang berbeza. Yang pertama adalah sebagai pengurus bank dengan upah RM10,000 dan juga sebagai pereka fashion dengan upah RM12,000 dan akhirnya sebagai seorang peniaga dengan upah RM20,000. Dalam konteks ini, kita akan tanya satu soalan, yang mana adalah pilihan yang pertama, kedua dan ketiga terbaik. Kita merujuk kepada upah yang diterima oleh Cik Yi, maka pilihan ketiga terbaik adalah pengurus bank, pilihan kedua terbaik adalah pereka fashion dan pilihan yang terbaik adalah sebagai seorang peniaga. Dalam pilihan yang kita akan buat ini, kita akan batalkan pilihan ketiga sebab dia tidak akan dipertimbangkan memandangkan upah adalah paling rendah. Jadi antara pilihan yang paling baik dengan pilihan kedua terbaik, maka marilah kita jawab dua soalan. Berapakah perolehan pindahan Cik Yi dan berapakah sewa ekonomi dalam kes ini? Kalau kita ingin Cik Yi menjadi seorang peniaga, maka bayaran upah sekurang-kurangnya mesti sama taraf dengan bayaran upah pereka fashion, iaitu RM12,000. Dalam kes ini, perolehan pindahan akan sama dengan RM12,000, iaitu bayaran bagi pilihan kedua terbaik.
Walau bagaimanapun, sewa ekonomi merupakan bayaran yang terbaik tolak bayaran yang kedua terbaik. Jadi RM20,000 tolak RM12,000. Jadi sewa ekonomi adalah sebanyak RM8,000. Dengan bayaran upah yang berlebihan RM8,000 ini, ia akan menjaminkan Cik Yi memilih pilihan yang terbaik, iaitu menjadi seorang peniaga. Baiklah, cikgu harap anda semua boleh faham bagaimana nak membezakan dan menghitungkan sewa ekonomi dan perolehan pindahan dalam konteks ini. Seterusnya, cikgu akan memperkenalkan satu lagi konsep di mana perolehan pindahan dan sewa ekonomi adalah dikaitkan dengan keanjalan penawaran, di mana keanjalan penawaran yang berbeza-beza akan mempengaruhi kawasan perolehan pindahan dan juga sewa ekonomi. Jadi marilah kita melihat tajuk ini dengan merujuk graf. Berdasarkan raja yang dipaparkan, paksi X mewakili kuantiti input, iaitu sama ada buruh ataupun tanah, dan paksi Y adalah harga input dalam sebutan ringgit Malaysia. Oleh kerana cikgu ingin menunjukkan keanjalan penawaran yang berbeza-beza, maka cikgu akan tetapkan keluk permintaan dengan keanjalan yang konsisten. Sekarang cikgu akan masukkan keluk penawaran yang tidak anjau, dan pelajar-pelajar boleh lihat bahawa keluk adalah berbentuk curam. Dan apabila TD bersilang dengan SS, maka terbentuklah titik keseimbangan E dan harga input pada P dan kuantiti input pada Q. Dan daripada kawasan di sini, kita akan lorekkan kawasan di bawah keluk penawaran, iaitu kawasan yang berbentuk segitiga Q1EQ, iaitu kawasan berwarna ungu yang adalah menunjukkan perolehan pindahan. Manakala kawasan yang berwarna kuning adalah sewa ekonomi dan diwakili oleh OPEQ1. Jadi, apabila SS adalah tidak anjau, didapati bahawa perolehan pindahan, iaitu kawasan berwarna ungu, adalah kurang daripada sewa ekonomi yang berwarna kuning. Jadi pelajar-pelajar mesti ingatkan bahawa perolehan pindahan adalah kawasan di bawah keluk penawaran, manakala kawasan sewa ekonomi adalah di atas keluk penawaran. Marilah kita lihat kes yang seterusnya. Sekarang cikgu akan lukis satu keluk penawaran yang anjau, dan pelajar-pelajar boleh lihat bahawa keluk SS adalah berbentuk landai dan keseimbangan dicapai pada titik E, di mana harga input adalah OP dan kuantiti keseimbangan adalah DOQ. Dan sekali lagi, cikgu akan lorekkan kawasan sewa ekonomi, iaitu di atas keluk penawaran, P1PE, dan kawasan di bawah, iaitu OP1EQ. Dan kawasan ungu adalah perolehan pindahan, manakala kawasan yang berwarna kuning adalah sewa ekonomi. Jadi apakah kesimpulan yang kita boleh buat apabila SS adalah anjau? Apabila SS adalah anjau, kita dapati perolehan pindahan adalah lebih besar daripada sewa ekonomi. Baiklah, marilah kita lihat kes-kes yang seterusnya. Katakanlah, sekarang cikgu melukiskan keluk penawaran yang anjau satu, iaitu SS yang bermula dari titik asalan. Titik keseimbangan dicapai pada E dan harga input adalah P, kuantiti keseimbangan input adalah pada Q. Dan seperti yang kita buat sebelumnya, kawasan yang dilorekkan di bahagian bawah SS adalah perolehan pindahan, iaitu OEQ, dan bahagian yang dilorekkan di atas keluk penawaran adalah sewa ekonomi sebanyak OPE. Jadi, apabila SS adalah berbentuk anjau satu, didapati bahawa kawasan perolehan pindahan adalah sama dengan kawasan sewa ekonomi.
Baiklah, sebelum cikgu mengajar anda dua lagi kes yang ekstrim, marilah kita lihat bagaimana putaran SS dari satu keanjalan ke anjalan yang lain akan memberikan kesan kepada sewa ekonomi dan juga perolehan pindahan. Andaikan SS pada asalnya adalah SS yang bermula dari titik asalan, iaitu SS yang anjau 1. Dan keseimbangan dicapai pada titik E dan kawasan yang berlorek ungu adalah perolehan pindahan dan kawasan yang berlorek kuning adalah sewa ekonomi. Apa kata kalau sekarang cikgu cuba putarkan SS ini mengikut arah lawan jam? Jadi SS akan bertukar menjadi S1, S1. Marilah sekarang cikgu padamkan SS yang asal. Jadi berdasarkan S1, S1, didapati bahawa kawasan yang berlorek ini perlu diubahsuaikan, di mana kawasan yang berwarna ungu, iaitu perolehan pindahan, akan menjadi kawasan yang lebih kecil sekarang, iaitu diwakili oleh kawasan hijau. Manakala kawasan yang berwarna kuning, iaitu sewa ekonomi, akan meliputi satu kawasan yang lebih luas, iaitu bahagian seperti yang ditunjukkan. Apa yang pelajar-pelajar dapat perhatikan di sini adalah apabila keanjalan penawaran semakin tidak anjau, kawasan sewa ekonomi akan menjadi semakin besar, manakala perolehan pindahan akan menjadi semakin kecil. Marilah kita cuba lagi dengan memutarkan S1, S1 mengikut arah lawan jam sekali lagi. Kali ini cikgu akan jadikan S1 menjadi S2, di mana keanjalannya adalah lebih tidak anjau ataupun bentuk lebih curam. Jadi cikgu padamkan S1, S1. Di sini pelajar akan dapati bahawa kita perlu sekali lagi mengubahsuaikan kawasan yang mewakili sewa ekonomi dan perolehan pindahan. Cuba perhatikan graf. Kawasan perolehan pindahan sepatutnya menjadi lebih kecil, iaitu diwakili oleh kawasan yang berwarna biru, manakala sewa ekonomi akan meliputi satu kawasan yang lebih luas lagi. Ini adalah kerana S2, S2 telah menjadi kurang anjau. Okey. Apa yang cikgu akan buat sekarang, cikgu akan putarkan S2, S2 menjadi satu kes yang ekstrim, iaitu menjadi S3, S3, di mana penawaran ini menjadi tidak anjau sempurna. Marilah kita padamkan S2, S2 sekarang. Jadi apabila keluk penawaran menjadi tidak anjau sempurna, seharusnya keseluruhan kawasan yang dilorekkan itu adalah sewa ekonomi. Maka perolehan pindahan akan menjadi sifar. Kalau pelajar-pelajar faham tentang konteks ini, maka tidak ada masalah kalau cikgu tunjukkan SS yang tidak anjau sempurna dan keseimbangan dicapai pada titik E, maka kawasan keseluruhan adalah sewa ekonomi sebesar OPEQ dan perolehan pindahan adalah sifar. Seterusnya, cikgu akan putarkan SS sekali lagi, tetapi kali ini akan mengikut arah jam. Perhatikan raja yang ditunjukkan. S1, S1 ini akan diputarkan mengikut arah jam dan cikgu akan tukarkan dia menjadi S2, S2. Cuba perhatikan S2, S2 adalah lebih landai berbanding dengan S1, S1. Maka S2, S2 adalah lebih anjau berbanding dengan S1, S1. Sekarang cikgu akan padamkan S1, S1. Jadi, berdasarkan raja sekarang, kita perlu ubahsuaikan kawasan sewa ekonomi dan perolehan pindahan. Didapati, sewa ekonomi menjadi kawasan yang lebih kecil sekarang, manakala perolehan pindahan akan meliputi kawasan yang lebih besar. Baiklah, cikgu putarkan lagi S2, S2 menjadi satu kes yang ekstrim sekarang.
S3 adalah dikenali sebagai penawaran anjau sempurna. Marilah kita padamkan S2 sekarang. Apa yang akan berlaku sekarang? Kita dapati kawasan yang berwarna ungu ini sepatutnya meliputi keseluruhan kawasan tersebut. Marilah kita lihat sekali lagi. Inilah kawasan yang merupakan perolehan pindahan sebanyak OPEQ. Dan sewa ekonomi adalah sifar dalam kes apabila penawaran adalah anjau sempurna. Baiklah, cikgu harap bahawa pelajar-pelajar betul-betul faham apa yang diajar hari ini dan marilah kita buat satu kesimpulan. Semakin anjau keluk penawaran sesuatu faktor pengeluaran, maka semakin kecil sewa ekonomi dan semakin besar perolehan pindahan. Sebaliknya, kalau semakin tidak anjau keluk penawaran sesuatu faktor pengeluaran, semakin besar sewa ekonomi dan semakin kecil perolehan pindahan. Cikgu berharap anda semua boleh faham tajuk perolehan pindahan dan juga sewa ekonomi. Jadi, sampailah satu tahap yang terakhir di mana kita nak kaji apa itu sewa kuasi. Semasa kita membincangkan tentang sewa kuasi, kita akan membuat satu andaian yang penting, iaitu kita akan andaikan firma ini adalah firma yang beroperasi dalam pasaran pesanan sempurna. Berdasarkan raja yang ditunjukkan, cikgu lukis satu keluk yang mendata. Keluk ini adalah keluk MR sama dengan AR dan ia juga merupakan keluk permintaan bagi firma pesanan sempurna. Sekarang bila cikgu masukkan MC, maka MR bersilang dengan MC akan menentukan titik keseimbangan pada titik E dan harga keseimbangan P3 dan kuantiti keseimbangan adalah Q bagi firma pesanan sempurna. Sebelum cikgu teruskan dengan perbincangan topik sewa kuasi, pelajar-pelajar harus mempunyai pengetahuan tentang pasaran pesanan sempurna dan juga beberapa konsep yang penting. Jadi marilah kita buat ulang kaji tentang konsep-konsep tersebut. Yang pertama, jumlah hasil adalah ditunjukkan oleh OP3EQ. Katakanlah cikgu masukkan keluk AC ke dalam graf kita, maka cikgu juga boleh tandakan titik A dan menunjukkan satu kawasan iaitu jumlah kos yang ditanggung oleh firma ini iaitu OP2AQ. Seterusnya, cikgu lakarkan juga keluk AVC. Maka bila AVC dimasukkan, maka titik B juga boleh ditentukan. Jadi seterusnya, kita boleh menentukan jumlah kos berubah iaitu kawasan yang berlorek OP1BQ. Apa kata kalau soalan tanya jumlah kos tetap? Kita tahu bahawa jarak antara AC dengan AVC adalah AFC. Maksudnya, AFC adalah tersembunyi di antara titik AB. Apabila AFC didarabkan dengan kuantiti, maka kita akan dapat jumlah kos tetap yang ditunjukkan oleh kawasan yang berwarna biru iaitu P1, P2 dan AB. Seterusnya, kita dapati satu kawasan yang belum dilorekkan iaitu P2, P3 dan EA. Apakah kawasan itu? Kawasan itu adalah untung lebih normal iaitu P2, P3, EA. Baiklah, semua konsep-konsep ini adalah apa yang telah dikuasai oleh pelajar-pelajar semasa mempelajari topik pasaran persaingan sempurna. Maka dengan pengetahuan ada pada pelajar ini, kita akan lihat hari ini di mana dia kawasan sewa kuasi. Sewa kuasi adalah satu rumus dan dia menunjukkan satu kawasan antara jumlah hasil dengan jumlah kos berubah. Jadi marilah kita lihat graf yang ditunjukkan.
Kawasan yang berlorek ungu adalah sewa kuasi. Dia adalah jarak antara EB kemudian darab dengan kuantiti. Marilah kita perhatikan titik E adalah ditunjukkan sebagai AR dan titik B adalah AVC. Jadi jarak antara AR dan AVC darab dengan kuantiti OQ, maka kita dapat kawasan yang berwarna ungu adalah sewa kuasi. Dalam erti kata lain, sewa kuasi adalah TR tolak TVC. Semasa kita bincang tentang sewa kuasi, ada beberapa konsep yang perlu kita faham. Antaranya ialah sewa kuasi adalah bayaran dalam jangka pendek. Dan ia merupakan perbezaan di antara jumlah hasil iaitu TR dengan jumlah kos berubah iaitu TVC. Dan dia berlaku dalam jangka masa pendek. Dalam kawasan yang cikgu lorekkan tadi, sewa kuasi melingkungi jumlah kos tetap iaitu P1, P2, AB dan juga untung lebih normal iaitu P2, P3, EA. Baiklah, cikgu harap anda semua faham topik yang dipelajari hari ini. Jangan lupa share, like dan subscribe Cikgu Yi Channel untuk menonton video-video yang lebih menarik pada masa akan datang.